surat 21. Ini kita masih bincang tentang fadilat Ramadan. Kita dah bincang tentang rukun puasa, syarat puasa, sunah-sunah puasa, makruh puasa, fadilat dalam bulan Ramadan. Kita dah sebut tentang dosa diampunkan. Maka sekarang ni sampai pada pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, muka surat 21. Sabda Nabi SAW, diberikan kepada umatku 5 perkara yang belum pernah diberi kepada umat-umat dahulu sebelumnya. Ini besarnya bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Besarnya bulan Ramadan, agungnya bulan Ramadan, istimewanya bulan Ramadan. Umat dulu semua tak dapat, umat Nabi Muhammad saja dapat. Maka jangan kita tak istimewakan. Sedangkan Nabi-Nabi mereka minta tau. Nabi-Nabi mereka minta keistimewaan ini untuk umat mereka yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Bau mulut yang pertama, bau mulut orang puasa lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Umat lain tak ada, busuk-busuk juga. Umat Muhammad saja, bau mulut lebih harum daripada kasturi. Lebih harum daripada kasturi. Bau mulut ni ada manfaat tak? Bau mulut tak ada manfaat. Paling tak ada manfaat lah bau mulut. Ada orang bikin minyak atar, bau kasturi, bau mawar, bau melur. Ada bau mulut? Tak ada. Bau mulut paling tak enak sekali dan paling tak ada manfaat langsung. Tetapi di situ pun Allah Ta'ala berikan pahala, martabatnya tu dinaik oleh Allah Ta'ala lebih daripada bau kasturi. Kalau orang mati syahid ditikam tu, daripada liang tikamannya tu keluar bau seharum kasturi, semacam kasturi. Bau mulut orang puasa lebih harum daripada kasturi. Begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kita dah bincang ni semalam di Yongping tentang apa hukum menghilangkan bau mulut, tentang siwak kita dah bincang semalam. Tuan-tuan boleh tengok siri ke-6. Siri ke-6 ya. Bau mulut. Ini menunjukkan kalau dah bau mulut itu dah diberi istimewa oleh Allah Taala, apatah lagi zikrullahnya, apatah lagi baca Qurannya, apatah lagi kalau hadir kuliahnya, apatah lagi kalau iktikafnya. Allah, lebih lagi lah pahalanya. Hanya kenapa? Puasa. Kalau kau tak puasa, kau bau mulut macam mana pun tak ada sisi Allah Ta'ala, bahkan makruh. Kerana puasa, bau mulut tu pun di sisi Allah Ta'ala. Ya? Bau mulut pun lebih mulia. Yang kedua, segala perbelanjaan dan derita lapar selama puasanya adalah syurga balasannya. Allah. Bulan puasa belanja. Belanja apa? Belanja ekstra minyak, nak pergi tarawih. Belanja ekstra lampu. Pasal apa? Nak baca Quran sampai malam. Ya? Begitu. Dan belanja, ekstra belanja untuk apa? Nak beri orang buka puasa. Segala belanja dalam bulan Ramadan dan jerih payah kita, syurga balasannya. Allah, mudah-mudahanlah kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahanlah jangan kita sendiri membatalkan karuniaan Allah Ta'ala ini. Baik, diampunkan dosa-dosa mereka pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar semua dosa-dosa terampunkan. Bahkan ya, daripada malam pertama, sebab itu ya kita jaga Ramadan daripada bulan Rejab ya. Paling-paling lewatnya bulan Rejab. Jaga dengan istighfar Rejabnya. Bulan Syaban banyakkan selawatnya, banyakkan hadir kuliahnya, banyakkan jaga diri. Khususnya ujung-ujung Syaban ini kita kena jaga jangan sampai terpedaya dengan apa yang nak dirakamkan syaitan dalam hati kita. Dia nak kena penjara pada satu Ramadan. Dia tak pergi begitu saja. Dia rakamkan macam-macam program dalam hati kita. Rakus kita, jahat kita, bengking kita semua. Ramadan aku tak ada, kau pandai-pandai buat dosa sendiri. Tak apa syaitan, kau pergilah. Aku boleh buat sendiri dosa. Allah, masa akhir Syaban ni lah banyak istighfar. Itu orang-orang kita kalau bulan-bulan Syaban ni adakan majlis-majlis tahlil, majlis-majlis yasin, majlis-majlis maulid. Itu semua tu apa? Untuk nak dengar nasihat, untuk nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, nak berzikir pada Allah Ta'ala. Biar delete, biar padam segala download syaitan pada diri kita. Ya, baik. Pada jaga Ramadan daripada selewat-lewatnya, daripada bulan Rejab jaga. Kita nak jaga Ramadan daripada bila? Malam awal Ramadan, tuan-tuan sekalian. Nanti kalau hari Senin malam Selasa isytihar nampak anak bulan saja, Allah, sebelum isytihar kita dah anggap macamlah seolah dah Ramadan. Isytihar aja kita dah ready, dah mandi, dah bersih apa semua. Masuk anak bulan puasa saja dah istighfar, linangkan air mata. Kalau ada ahli keluarga kita, mak kita, bapak masih ada, ya peluk. Mak, alhamdulillah mak dapat jumpa Ramadan. Nak bernangis-nangis tu bukan hari raya, bulan puasa dapat peluang jumpa Ramadan ya. Hari raya tu lain cerita lagi nanti ya. Ini Ramadan dengan anak-anak kita semua saling bermaaf-maafan suami isteri dalam Ramadan. Malam pertama dah khusyukkan hati kita. Malam pertama dah hadir jiwa kita tu ngadap Allah Ta'ala dengan penuh khusyuk.
Pada malam pertama Allah pandang kepada hamba-hambanya. Barang siapa dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya itu, nescaya tidak akan diazab selama-lamanya. Jadi malam pertama sudah ada anugerah. Malam pertama sudah sebilangan hamba dimerdekakan daripada api neraka. Malam kedua sebilangan lain. Malam ketiga sebilangan lain. Pada malam penghabisan ditotalkan semua merdeka daripada api neraka. Mudah-mudahan nama kita tersenarai daripada orang-orang merdeka daripada api neraka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat kemuliaan bulan Ramadan. Itulah orang-orang Ramadan macam-macam orang sambut. Nasyid Ramadan lah, nasyid itulah. Tak ada pula orang bikin nasyid bulan Zulkaidah ke bulan apa ya? Ramadan orang sebut, begitu. Tapi sayang bulan Ramadan orang bikin bazar Tak bikinlah bulan Syaban ke bulan Syawal, tengah hari raya happy bazar, beli baju, beli apa. Tengah puasa aku nak makan pun tak boleh, nak jalan-jalan kedai pun tak bagus. Itu semua tu tarikan program sebelum puasa. Syaitan dah masukkan. Na'udzubillah. Baik, amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan digandakan kepada 10 hingga 700 ganda, melainkan puasa. Maka iaitu ianya bagiku, aku yang akan membalasnya, lantaran yang berpuasa itu menahan syahwatnya makan dan minumnya kerana aku. Dalam bulan puasa segala amalan boleh digandakan 10 sampai 700 kali ganda. Asal awak ada buatlah. Jangan dah bagi pihak kita zero. Sekarang selalu sebut ya. Sembahyang digandakan, sembahyang fardu 70 fardu. Segala-galanya digandakan oleh Allah Ta'ala. Yang biasanya sekian, dah ada ganda, bulan Ramadan diganda lagi. Khas kerana Ramadan punya gandaan. Asalkan ada. Tarawih, zero kali 27 berapa? Zero. Malam Lailatul Qadar, tidur selenyak-lenyaknya. Lailatul Qadar tu 1000 bulan tau. Zero kali 1000 bulan berapa? Zero. Pakai serban 70 kali ganda. Pakai serbannya zero. Zero kali 70 berapa? Zero. Dari pihak Allah Ta'ala suka ganda. Banyak angka yang nak digandakan oleh Allah Ta'ala. Kita paling tidak adakanlah angka yang sedikit, jadi boleh digandakan. Jangan tidak ada apa nak digandakan. Kosong, tarawihnya kosong, baca Quran kosong, i'tikafnya kosong, qabliyah ba'diyahnya kosong, kuliahnya kosong. La haula wala quwata illa billah. Sama Allah Ta'ala, jangan kosong ya Allah, jangan kosong ya Allah. Kalau kosong nanti jadi gosong. Allah. Gosong tu apa? Hangus ya. Gosong. Begitu. Na'udzubillah min zalik ya. Dan mereka dikurniakan nikmat kepada mereka kegembiraan ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Lisaimin farhatan, bagi orang puasa dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Buka tu dua, buka harian maghrib dan buka pada hari raya, dua gembira. Gembira ni macam mana tuan-tuan ya gembira ya? Gembira ni kerja hati tau, bukan kerja badan. Kerja hati gembira. Kalau nama gembira sejati tu dari lubuk kalbu. Yang kita ni gembira pakai pasal hari raya pakai baju cantik, makan enak-enak. Tetapi kalau tak ada lubuk kalbu punya gembira, itu bukan gembira tu namanya. Itu hanya seronok saja. Itu seronok. Gembira yang dalam lubuk kalbu, kalau kita ingin nak rasa macam mana gembira yang sebenar yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ni, kita amalkan puasa imanan wa ihtisaban. Nanti kita dapat rasa ketika buka puasa, walau makan seadanya saja, walau makan simple kan, kita bilang buka puasa jangan buka banyak-banyak ya, buka sederhana. Nanti walaupun makannya simple aja, tapi kita punya seronok rasa, gembira rasa, Allah tu rahmat tu namanya. Dan hari raya pun begitu. Kalau nak rasa gembira yang sebetulnya, kita jaga puasanya imanan wa ihtisaban, jaga qiyamnya imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penghayatan. Kita pagi hari raya, kita turun kereta dengan takbir bergema, air mata kita boleh bercucuran, boleh bercucuran. Ya Allah, macam punya masuk. Walaupun tak ada banyak harta, walaupun tak ada baju baru, walaupun tak ada hidangan-hidangan yang enak, semuanya serba sederhana. Tapi Allah letakkan gembira, boleh bercucuran air mata kita. Boleh bercucuran. Kita boleh lihat ini di masjid-masjid ya. Kalau masjid-masjid besar-besar, nanti ada wajib-wajib orang tua-tua yang sebatang kara. Kesian tau. Kadang bulan hari raya pun, bajunya pun tak berganti, cuma baju yang ada cuma dia bersihkan sikit lebih kurang aja. Kain pelikat orang kasih pun itu juga tak bergosok juga pakai. Dah hari raya lah tu kiranya.
Tak ada kuitat, tak ada apa, tak ada rumah. Gelandangan duduk kat masjid, tumpang kat masjid. Tapi kalau hari raya dia punya syukur tu, dia punya nangis, punya gembira dia tu, orang yang ada rumah gedong pun tak begitu. Allah syukur hari raya, Allah, ya Allah, semua kok boleh gembira gini kan, padahal tak ada apa-apa ya, sebatang kara ya, hari raya. Tapi boleh bersyukur, itu gembira dari lubuk kalbu. Gembira lubuk kalbu ya. Ini Allah Ta'ala anugerahkan. Dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya, diampun segala dosanya, nampak segala pahalanya, dapat masuk syurga daripada pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita dapat ya. Ini daripada hadis Nabi, lis-saimin farhatan. Ini ada satu cerita. Adat orang-orang jadi orang alim, anaknya orang expect, orang harap jadi orang alim juga. Kalau di Indonesia sana, orang kiai-kiai ini anaknya gelarannya Gus Fulan ya. Kau alim tak alim pun panggilnya Gus juga ya, Gus. Tetapi di negeri Sudan ya begitu. Ada satu maulana besar meninggal dunia. Maka orang harap anak dia ganti, tapi anak ni tak belajar agama daripada bapak dia. Orang serahkan kitab, minta baca kitab. Dah dia ajar budak-budak. Kitabnya pulaknya kitab zaman dulu, kitab bahasa Arab kan tak pakai baris. Kitabnya kitab zaman dulu ada bertaik lalat banyak. Jadi hadis bisaimin farhatan, bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Hanya tu ada taik lalat, dia nampak baca sebagai farhatan. Farhatan dua bagi orang puasa, dua ekor anak ayam. Dia ajar murid-muridnya, dia tak belajar. Jadi dia tengok, bagi orang puasa 2 ekor anak ayam. Murid tanya, kenapa 2 ekor anak ayam cikgu? Satu untuk sahur, satu untuk buka. Dia tak belajar, dia main hantam sajalah. Maka dia anak budak-budak balik cari anak ayam. Cari ayam, kenapa cikgu bilang kena orang puasa kena ada 2 anak ayam, satu untuk sahur, satu buka. Kok aneh cikgu kamu ajarnya? Kok pelik gitu, tak pernah kita dengar. Siasat-siasat rupanya orang ngerti. Orang ngerti. Konangannya sampai bila tahu? Sampai orang mati. Habbatus sauda. Habbatus sauda tu untuk ubat penyakit. Kitab zaman dulu ada tertulis batik lalatnya, jadi hayatus sauda, ular hitam. Dia suruh orang sakit makan ular hitam, mati beracun. Black mamba tu ular hitam. Allah, dia mati. Orang tanya kenapa? Siasat-siasat. Rupanya dia bilang ada dalil, tengok. Ini bukan hayatus sauda, habbatus sauda. Habbatus sauda. Lepas tu patut kau jangan ngawur, bukan budak-budak ni anak ayam apa semua. Rupanya tak ngerti, main teka saja. Ini cerita sikitlah. Cerita sikit ya. Macam-macam ya, apa gitu. Jadi kita pesan anak kita, kalau kau tak alim kau jangan mengajar. Jatuh di Hadramaut ya. Bik Munsib ni Al-Haddad, Al-Attas apa semua tu. Tak semesti anaknya tau. Kalau anak kau yang melantik siapa jadi munsib, bukan bapaknya, dia bukan macam boleh lantik anaknya jadi tengku mahkota dia, tidak, tak boleh. Dia menjadi munsib tu ketua kabilah Al-Haddad, Al-Idrus apa semua tu. Yang lantik siapa? Board of Habaib. Habaib yang senior-senior daripada Al-Jufri, Al-Idrus, Al-Attas yang tua-tua semua. Okey, Al-Haddad nak ganti munsib siapa? Bukan dia bilang anak aku, bukan munsibnya sendiri bilang anak aku ke adik aku, tidak. Dia tengok anak kau layak, anak kau naik. Anak kau tak layak, orang lain naik. Begitu. Dia tak nak sampai jadi kayak gini. Tentang bapaknya munsib, anaknya pun munsib. Allah, nanti ajarnya semua yang merepek-merepek semuanya tu. Begitu. Jadi dia tidak pakai ikut mesti turunan. Kau tak belajar, kau tak boleh ganti bapak kau. Atau bapaknya imam masjid sekalipun, anaknya layak, turun. Anaknya layak, turun. Anaknya layak, turun. Tak layak, sorry, orang lain masuk. Begitu ya. Tak, ini bukan masjid engkau, bukan urusan kau, hal agama. Baik. Diriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hadir ke dalam majlis zikir pada bulan Ramadan, ditulis pada tiap-tiap langkahnya ibadatnya setahun. Allah, dan pada hari kiamat bersama denganku di bawah aras. Lepas itu dalam bulan Ramadan kita tak nak tinggal majlis zikir kita. Majlis zikir ni apa? Majlis ilmu, majlis zikir yang ingat Allah. Sama ada baca Quran ke, baca selawat ke, baca ratib ke, baca kuliah ke. Janji majlis yang membuat kita tidak lalai itu namanya majlis zikir. Majlis zikir. Lepas itu kita tak nak potong majlis zikir. Dulu saya kalau masih di Singapura, kalau Ramadan kita banyak kerja lah, pungut zakat, Ramadan nguruskan masjid. Di sini saya tak ada kerja. Jadi kuliah-kuliah buka apa yang larat, kita buka kuliah-kuliah. Satu langkah ibadat setahun punya pahala.
Jangan tinggalkan dalam bulan Ramadan. Satu langkah ya. Dan yaumil akhir dapat bersama dengan Nabi di bawah arasy. Siapa tetap berjemaah dalam bulan puasa, didirikan kota yang bercahaya indah cemerlangnya. Allah tetap berjemaah, subuh berjemaah, maghrib isyak berjemaah umpamanya ya. Dibinakan bagi dia kota dari cahaya di yaumil qiyamah nanti. Ini semua khas kita dapat pingat-pingat sempena Ramadan. Apa lagi dapatnya lagi? Dan yang berbakti kepada ibu bapanya, Allah Ta'ala memandang rahmat kepadanya. Allah pandang rahmat. Kalau Ta'ala pandang rahmat, tak akan disiksa. Berbakti tuan-tuan sekalian ya, Ramadan. Sebab itu kita bilang Ramadan, sedekah itu apa paling afdal dalam Ramadan. Siapa kita nak beri? Rumah anak yatim ke rumah fakir miskin? Mak bapak kita dulu. Mak bapak, duit hari raya lain cerita. Ramadan, beri kepada mak bapak kita. Mak bapak dah meninggal. Sebab itu yang ada mak bapak dijaga ya, disanjung ya. Kita ni kalau saya dengar hadis gini, sedih hati aku. Kalau ada bapak aku nak peluk bapak aku. Kalau ada mak aku nak belikan baju mak aku. Mak aku dah meninggal, bapak aku dah meninggal. Alangkah sedihnya kalau bulan puasa. Lepas itu kita bilang masuk Ramadan, kalau masih ada mak bapak, ada anak-anak kita peluk. Tak lama kita akan berpisah juga. Tak lama akan berpisah juga ya. Peluk, tanda syukur pada Allah Ta'ala dapat jumpa ya. Beri pada bulan puasa, beri selah sikit pakaian hari raya ke, bagi bulan puasa ke, belikan kain pelikat untuk bapak kita ke, beri belanja mak kita, bapak kita dalam bulan puasa. Sudah meninggal, ya masukkan tabung atas nama mak bapak kita. Buat khat bakti pada mak bapak, Allah Ta'ala akan pandang rahmat kepadanya. Dan isteri yang berbuat sesuatu mencari keredaan suaminya, maka pahalanya besar. Allah kurniakan kepadanya seperti Siti Maryam. Dalam bulan puasa, buatlah Wak Haji ni happy. Apa-apa sajalah yang boleh buat dia happy. Dia paling suka sekali, paling doyan bubur kacang. Ya bubur kacang awak buat. Tahan 2 hari sekali ke 3 hari sekali bubur kacang. Bukannya susah sangat. Apa saja, asal nampak bubur kacang senyumnya bukan main lebar lagi. Ada bubur kacang. Kedoyanan aku. Wah, nampak lelaki aku memang doyan bubur kacang umpamanya ya. Masakkan umpamanya. Lakinya doyan apa? Kuih koci ya, kuih koci juga bukannya susah nak pikat hati Wak Haji ni ya. Siapkan baju tarawihnya dah digosokkan. Bang, ini baju tarawih saya dah siapkan, abang jangan kisah-kisah bang. Saya dah siapkan. Semuanya bakti, saji makan itu bukan wajib, tapi itu pahala besar. Pahala besar. Ini bukan wajib, bukan kewajipan aku. Of course, bukan tak ada siapa tak buat tak berdosa. Laki pun boleh saji sendiri. Tetapi awak dapat pahala besar. Khidmat bakti dengan suami. Salah satu nak khidmat bakti dengan suami macam mana ya? Sayang ahli keluarganya. Dengan mertua. Sayang dengan mertua, hormat dengan mertua. Suami happy sekali, gembira sekali. Yang ada dengan mak mertuanya ada nak pandang salah saja, mak mertuanya tak betul saja. Itu awak kira derhaka bukan dengan mak mertua saja atau dengan suami. Mak dia kan. Dengan mertua, dibuat baik mertua. Dengan ipar duai, dengan anak-anak tiri. Yang ada suami kita ada anak kan dengan isteri lain ataupun dulu anaknya isterinya berpisah ke, mati ke, ada anak. Dengan anak tiri pandang salah saja. Itu perempuan tak baik. Ya. Bulan puasa gembirakan suami, silaturahmi dengan keluarganya, dengan maknya, dengan adik-beradiknya, dengan anak-anaknya, semuanya ya, dengan suami. Dan siapa menyampaikan hajat orang mukmin, Allah menunaikan 1000 hajatnya. Allah, siapa menyampaikan hajat orang mukmin, Allah sampaikan 1000 hajatnya. Macam-macamlah hajat kita. Hajat husnul khatimah, hajat macam-macam. Hajat nak sakaratul maut yang mudah, hajat soal kubur. Kan macam-macam hajat kita. Hajat hisab yang mudah, hajat orang tak tuntut kita. 1000 hajat Allah Ta'ala tunaikan. Itu bulan puasa orang banyak khidmat masjid. Siapkan buka. Itu kan hajat orang nak buka puasa. Hajat orang nak buka puasa disiapkan. Disiapkan, kasih selesa-selesa sembahyang tarawih. Hajat orang nak sembahyang selesa-selesa. Lepas tu bulan puasa orang repair masjid, orang ganti kapet, kadang semua tu nak menunaikan hajat orang, masuk dalam itu semua tu. Masuk dalam itu. Dan siapa bersedekah kepada fakir miskin, tiap langkah dikurniakan kepadanya 1000 kebajikan, dihapuskan 1000 kejahatan, dan diangkatkan 1000 darjat di sisinya. Bulan lain kiraannya. Bulan Ramadan tinggi. Begini besar, kali 1000, kali mahligai dapat apa semua. Yang nama puasa tak ada bilangan ini. Yang nama puasa sisi Allah Ta'ala lebih besar daripada ini. Ini sedekah, majlis ilmu, taat kepada suami. Besar pahalanya. Paling besar punya ibadat
puasanya itu sendiri. Wa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untukku, aku sendiri akan mengganjarinya. Puasa tak masuk dalam ini. Puasa sendiri, Allah sendiri akan ganjari. Sendiri Allah akan ganjari puasa, ya. Allah akan ganjari. Baik. Dan bulan puasa di antara keistimewaannya zakat fitrah pun dalam bulan puasa. Bulan Ramadan ya, macam-macam ada. Nabi naik jadi nabi bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan. Perang Uhud bulan Ramadan. Perang Fathul Mekah bulan Ramadan. Apa dah gitu? Disuruh beri derma dalam bulan Ramadan. Tarawih dalam bulan Ramadan. Semuanya tu program dalam bulan Ramadan banyak betul-betul macam perkhemahan. Macam perkhemahan kan, kita kalau budak-budak perkhemahan kan cikgunya aturkan macam-macam aktiviti. Ramadan itu betul-betul perkhemahan. Perkhemahan bulanan, tahunan punya sebulan dapat. Dan termasuk di antara program Ramadan zakat fitrah pun diwajibkan. Zakat fitrah pun diwajibkan. Zakat fitrah diwajibkan sebagai penyucian diri dan melahirkan sifat keprihatinan terhadap sesama muslim. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkat, rahmat dan kasih mesra di antara makhluk-makhluk Allah yang hidup di atas muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sa' 2.3 kg kurma atau gandum kepada tiap-tiap Islam, merdeka atau hamba lelaki atau perempuan. Zakat fitrah semua kena beri, walau fakir miskin sekalipun kena zakat fitrah. Yang tak zakat fitrah siapa? Yang tak zakat fitrah, yang tak wajib zakat fitrah siapa? Orang yang papa kedana. Papa kedana tu apa? Dia tidak ada peruntukan makan. Dia ada peruntukan makan untuk hari raya, untuk malam hari raya, malam takbir. Dan besok pagi hari raya, dia ada. Kalau dia cakap 2 tu aja, tak kena fitrah. Ada ekstra 1 saja untuk besok malamnya, itu kena keluarkan fitrah. Kena keluarkan fitrah. Kalau istilah kita apalah ya? Ketupat. Siapa ada sebutir ketupat untuk malam takbir, dia tak kena fitrah. Siapa ada 2 butir ketupat, 1 untuk malam raya, 1 untuk pagi raya, dia tak kena fitrah. Siapa ada 3 butir ketupat, 1 malam raya, 1 pagi hari raya, yang butir ketiga tu kena keluarkan fitrah. Imam Syafi'i kita pernah angkingkan miskinnya, kemiskinannya tu sampai tidak mempunyai 3 butir ketupat. Dia tak makan ketupat lah, ini contoh ya. Contoh. Sangkingkan miskinnya sampai orang yang tak layak beri fitrah. Tapi dia tengok kitab dia ni, kalau aku jual ada harga ni. Kitab bukan kitab beli kedai, kitab hasil buah fikiran, tulis sendiri. Jual pasal nak bayar fitrah. Sangkingkan miskinnya Imam Syafi'i kita. Ya. Fitrah. Fitrah wajib atas apa ya? Fitrah wajib bagi yang jumpa 2 musim. Ramadan dan Syawal. Jumpa 2 musim. Jadi apabila jumpa Ramadan dah boleh keluarkan fitrah. Kenapa? Dah jumpa satu sebab, iaitu Ramadan. Dah boleh. Masuk awal Ramadan dah boleh keluarkan fitrah. Kenapa? Dah ada satu sebab, iaitu jumpa Ramadan. Bayar daripada awal Ramadan, hukumnya harus. Pada malam hari raya, jatuh wajibnya. Kenapa? Jumpa 2 musim. Dan pada pagi hari raya, afdal. Kalau orang-orang Indian Muslim ni, dia pandai tau. Dia nak rebut fadilat nombor 1 tau. Jadi dia bayar awal-awal, dia takut nanti amil sibuk semua kan. Amil sibuk semua. Dia bayar awal-awal, dah kasih fitrah saya, dah ijab kabul, dah apa semua. Pagi hari raya dia ulang bayar. Dia nakkan fadilat. Pagi hari raya dia nampak fakir miskin ke apa, kadang-kadang nampak Pak Imam, dia salam, dia goyang kepala tu aja tu, dia niatlah tu. Kalau kita tengok, kalau fitrah RM7, kita buka dalam buku saya RM7. Itu fitrah lah tu. Imam, apa dia goyang, kita pun goyang lah. Begitu itu tanya dia punya apa, kita terima, dia niat dalam hati kan, tak payah lafaz, dia disalam fitrah, dia kasih fitrah. Pandai dia begitu ya. Fitrah kalau pagi hari, sebab itu sembahyang hari raya tuan-tuan ya, sembahyang hari raya puasa tolong lewatkan sikit, dianjakkan sikit waktunya, sikit berbanding dengan hari raya haji. Sembahyang hari raya puasa taruhlah 8.30, hari raya haji pukul 8. Sunat dibezakan. Yang ada masjid kita bilang bezakan. Nanti jemaah bingung. Tak kalah sikit setengah jam bingung. Tulislah notis sembahyang hari raya pukul 8.30. Takkan kalau datang pukul 8 nanti jemaah tunggu 5.5 jam, tunggu aja dah gelisah. Ngada-ngada. Sembahyang hari raya puasa lambatkan sikit kerana beri peluang orang bayar fitrah. Dan tolong ofis fitrah tu kena buka pagi hari raya. Yang ada sombong tahu amilnya pagi hari raya sudah tutup.
Tugas awak tahu, awak dah jadi amil dilantik oleh Jabatan Agama, tugasnya sampai imam naik sembahyang, istau baru stop. Selagi tu awak kena pungut tahu, kena pungut ya. Yang ada tak nak pungut. Tak boleh ya. Sebab itu sembahyang raya lewatkan sikit. Sembahyang hari raya haji cepatkan sikit. Kenapa? Ada korban lepas itu dan dia tak ada fitrah, jadi perlu waktu. Begitu bezanya antara dua sembahyang, paling tidak selisihkan setengah jam. Itu sepatutnya. Sini selisih tak sembahyang hari raya? Hari puasa, hari haji. Selisihkan sikit. Dia sunatnya, afdalnya selisihkan sikit. Yang ada tempat tak ada. Kita masjid kami pakai begini. Janganlah, bukan masjid anda, ini masjid Allah, hukum Allah ya. Baik. Fitrah. Kalau bayar selepas hari raya, selepas sembahyang hari raya dia bayar, wajib juga dia bayar. Niat qadaan. Tapi tetap pahalanya tergantung-gantung antara langit dengan bumi. Bayar kena bayar. Tetapi orang tak bayar fitrah, kesian anak isteri awak puasa, pahalanya tergantung-gantung antara langit dengan bumi, tak naik pasal bapaknya tak bayar fitrah. Ada pagi hari raya dan lepas sembahyang hari raya. Kadang-kadang orang yang sombong-sombong ni, kita menyampah tengok tau. Dia punya demand orang kita ni, dia bikin kayak kuli dia tau. Imam, I want to pay fitrah. Kita sengaja tak nak bilang tak boleh ke apa. Kita bilang, we busy. Sengaja buat dia geram. Kita sibuk, tak boleh sibuk fitrah. It's your duty. No, you don't want to collect fitrah. Up to you. You have to collect fitrah. Dipaksa kita bilang, hello brother, even though if I collect fitrah to now, it is not considered as fitrah anymore. It's just considered as normal sedekah. You know what's the ending time for fitrah? Imam start his prayer. Now what time? You want to come and you want force us to accept? This is not even accept as fitrah by Allah Ta'ala. That's why we say we are busy, we don't want to collect. You got 1 whole month to pay your fitrah, and now then you want to come? Kita marah, baru diam. Sorry imam. Begitu ya. Kadang-kadang dia nak paksanya kita pula je tahu. Sengaja kita buat dia geram lagi. Oh kita busy, kita gini. Oh dia marah. Macam-macam pun fitrah. Sekarang fitrah ya, apa dimudahkan, kita boleh bayar online, boleh bayar apa. Dulu ya saya bilang kalau boleh janganlah fitrah biar ke masjid. Jadi dulu berkat tau, masa fitrah ke masjid tu tak ada online berkat tau. Orang yang tak pernah ke masjid pun setahun sekali dia ke masjid juga. Beratur ke masjid. Nanti dulu saya kalau pungut fitrah ya, penat bawa khemah. Jadi kat masjidnya tak sibuk macam-macam aktiviti, pasang khemah dengan panas pungut fitrah. Datang macam-macam pesen manusia. Kalau yang datang pukul 10 malam, pukul 11 malam, siapa tahu? Maknya ni. Pondan-pondan. Pakai baju kurung, tapi keluarkan IC namanya Osman bin Qasim. Allah, orang lanang. Tapi dalam hati kita, engkau pun tahu tanggungjawab sebagai Muslim. Datang. Sekarang tak tahulah, sekarang saya dah lama tak jadi amil, ada tak maknya datang? Agak dia bayar internet lah, dia tak payah datang masjid dia. Dulu dari kita, Alhamdulillah, dulu baru-baru mereka nak bikin fitrah online, fitrah telefon. Untuk 2 orang, tekan 1. Niatkan anda punya fitrah. Kok gitu ya? Macam bayar bil pula je ya. Sekarang punya cara, okeylah, sekarang apa Jabatan Agama nak mudahkan urusan. Tapi fitrah jangan mudah, biar berat. Kalau orang dulu tahan ambil fitrah, nak bayar fitrah dia happy tau. Anak cucunya kita kalau nak bayarkan yang bukan tanggungan kita, anak-anak yang dah dewasa, anak-anak lanang yang dah dewasa, anak perawan dia dewasa belum kahwin pun masih tanggungjawab kita. Anak lanang, ada orang tua-tua ni zaman dulu, dia kalau bayar fitrah dia bangga, dia suka. Menantu-menantunya, cucu cicit semua dia nak bayarkan. Dia bilanglah menantu-menantu semua tu bapak bayarkan. Kasih tahu. Anak-anak kita yang dia dewasa nak bayarkan kena bilang sama dia, kau punya fitrah bapak bayarkan. Ya. Jadi kita bayarkan dia semua. Kita bayarkan dia semua. Orang tua-tua dulu kalau bayar fitrah bangga. Saya dengan ijab kabulnya tuan amil, saya serahkan zakat fitrah saya yang wajib atas diri saya dan juga isteri saya dan juga 12 orang anak saya, 12 orang menantu saya, berapa puluh cucu saya, semua sebut. Sejumlah wang sekian. Saya selaku amil Majlis Agama Islam Singapura, pinjam dulu ya. Terima fitrah daripada Tuan sejumlah sekian-sekian yang wajib atas Tuan bagi tahun ini, semoga diterima Allah Ta'ala. Ajarakallahu fima ataita barakalaka fima anfaqta wa ja'alaka tahura. Kita doakan. Terima kasih. Allah, orang dulu bayar fitrah khusus dia datang punya happy, dia selipat resipnya simpan betul begitu ya. Allah, orang-orang zaman dulu kalau bayar fitrah gitu. Yang ada orang tak erti cara, bayar fitrah tak erti adab. Bayar fitrah macam beli tiket wayang.
Jadi kalau dia dah bayar kat masjid, kita boleh ajar dia adab. Budak-budak muda bayar fitrah datang aja, keluarkan sambil didik, keluarkan walletnya. Satu orang berapa ya? RM5. Singapura pun cakap RM1 juga ya. Kita Melayu kan. Cuma rasmi aja cakap dolar. Bual-bual antara kita semua pakai RM1 juga. RM5 umpamanya ya. 3 orang ya, taruh duit aja. Awak ni beli tiket wayang ke apa? Kita bilang, gini caranya Pak Cik ajar. Begitu begini ya. Begitu ya. Saja aja budak-budak muda dengan sambil berdiri, keluarkan walletnya. Seorang berapa ya? Macam beli onde-onde pula aja. Sebiji berapa? Kasih 3 biji ya. Gitu ya. Untuk 3 orang ya. Alamak. Tak mari begini, ini fitrah. Wajib. Kita tak marahlah, kita bilang baik-baik ya. Ini fitrah. Ya, ibadat ya, ada fadilatnya, ada berkatnya, pencuci bagi diri kita dan dapat beri fitrah ni satu kesyukuran. Tata caranya begini ya, beradab. Awak tengok semua orang bayar. Kan ada berapa kaunter. Awak tengok cara dia baru tengok. Dia orang ngerti cara. Budak muda orang ngerti cara bagi fitrahnya kok macam nak beli onde-onde. Sebiji berapa? Kasih 3 biji ya. Kau boleh kayak gitu ya. Allah. Sebab itu kalau dekat masjid kita suka adab sekali. Ijab kabulnya, yang ada imamnya doakan, semua begitu ya. Kalau pakai telefon, sini ada fitrah telefon tak? Ada juga ya. Fitrah online namanya ya. Fitrah online. Tahun lepas PKP kan fitrahnya suruh online. Habis kalau macam saya ni tak ada internet macam mana? Saya bilang apa kawan-kawan yang orang tua-tua kesian menggelapu. Saya tak ada internet, ustaz macam mana? Tumpang kawan-kawan yang ada internet. Yang ada kalau yang ada kawan pun semua tua-tua juga tak ada internet. Dia awak cari orang miskin awak kasih. Tu apa melepaskan tanggungjawab kita. Baik. Pintu syurga dibuka, neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Ini kita kena jaga ya. Dalam bulan Ramadan ya, bulan lain tak ada, bulan lain dia bebas. Lepas itu dia kena rantai malam ini, malam ujung minggu ini dia kena rantai. Sebelum dia rantai sekarang ini dia programkan kita. Ada kawan saya jual makan, maknya dia bilang paling sales paling tinggi sekali ujung Syaban dengan awal Syawal. Awal Syawal pasal balas dendam. Ujung Ramadan, ujung Syaban pasal pumpung-pumpung. Sementara masih beli serapan laris, orang beli peratanya banyak, orang beli nasi lemaknya banyak. Pasal apa? Pumpung-pumpung masih boleh serapan. Allah, ujung Syaban. Semua tu jahatnya syaitan. Kasih kita selera, kasih kita apa semua nak dipuas-puaskan sebelum Syaban. Semua tu program dia. Jaga, dah mula jaga dalam bulan Syaban ini, insya-Allah kau tekun dalam bulan Ramadan ya. Dia kena penjara dalam bulan Ramadan, kena penjara. Ini semua fadilat-fadilatnya ya. Ini semua fadilat-fadilatnya. Kita baca sampai sini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim." Allah takutnya. Artinya telah datang kepada kamu bulan Ramadan yang penuh berkat. Maka bulan Ramadan jangan bikin tidak-tidak ya. Bulan Ramadan jangan kau bikin macam bulan lain. Tarawih juga. Pergi hadir masjid, hadir juga. Buat-buat sampel aja. Malam jumpa member kau rokok sama-sama, simbang-simbang. Bual-bual bukan-bukan. Main-main dalam bulan puasa. Sorry. Malaikat sendiri nyeru dalam bulan puasa. Hei orang yang nak buat baik, tampillah. Orang yang nak buat bukan-bukan, nyahlah. Ini bukan bulanmu. Na'udzubillah ya. Yang ada orang bulan Ramadan pun masih suka main-main. Suka bohong. Suka macam-macam. Pergi tarawih, konon. Bukan main dengan kalangan pekat, pakai songkok. Balik tarawih aja jumpa member, bukan main, start rokok, apa, bual-bual macam. Tak ubah macam budak-budak bujangan yang dugal-dugal gitu. Na'udzubillah min zalik ya. Bulan puasa kok kayak gitu, tak umpamakan bulan Ramadan. Orang tak nampak lah sebab kau dengan kawan-kawan kau. Allah nampak lah. Allah nampak. Bulan puasa jangan begitu. Tengok macam mana peristimewa. Nabi sebut datang bulan Ramadan, bulan penuh barakah. Yang mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan berpuasa. Ini kegiatan dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Pada bulan itu dibuka segala pintu langit, pintu syurga dibuka semuanya sebelas-belas. Sekarang syurga tengah buat apa? Syurga sedang berhias untuk menyambut umat Muhammad yang berpuasa. Pintu langit dibuka dengan luas.
Ya, maka pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jangan kau ketuk-ketuk pintu neraka tu dengan maksiatmu dalam bulan puasa. Na'udzubillah, ya. Dan diikat segala syaitan yang besar-besar. Diikat, dirantai. Sebuah riwayat dicampak ke dalam laut. Semua? Tidak semua. Yang mengganggu orang ibadat. Lepas itu setengah-setengah bulan puasa orang yang kesurupan masih juga kesurupan. Na'udzubillah, orang yang polong-polong piada tu masih ada juga, tapi lemah, tak kuat macam gitu. Orang nak meninggal dunia sakaratul maut, ada yang datang goda, tetap ada yang datang goda juga. Itu tugas-tugas special task, special duty punya setan. Itu ada. Yang mengganggu orang ibadat tak boleh. Jadi dia bikin apa? Dia sekarang dia programkan kita dengan macam-macam. Dia terpenjara pada malam bulan puasa. Lepasnya pada malam hari raya. Malam hari raya dia lepas dalam keadaan jengkel dan meradang dan pegel. Tengok bulan kok dah berubah. Dia attacknya kita. Dia meeting pada malam hari raya. Dia meeting macam mana nak tebus balik dia punya kerugian. Baik tengok malam hari raya orang lalai. Malam pasar tak pernah buka malam sampai pukul 2-3 pagi, kok malam hari raya je buka. Padahal malam tu malam takbir. Malam hari raya sambut kemenangan dengan gitu cara, ya. Kat rumah pun Pak Haji yang buka rancangan televisyen. Tak boleh, malam hari raya tak boleh. Malam hari raya banyakkan takbir, banyakkan zikir pada Allah Ta'ala. Boleh sambil buat rendang, boleh sambil gantung langsir, sambil zikir, sambil takbir, ya. Malam hari raya buka televisyen rancangan aneka ragam, lawak jenaka, Yahya Sulong semua tu. Allah. Masih ada tak dah meninggal, ya? Sekarang siapa lawaknya? Entahlah, aku pun tak tahu. Begitu, ya. Malam hari raya bukan begitu cara kita menyambut kemenangan kita. Ya. Allah, ya. Barang siapa di dalamnya ada satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Satu hadis lain sebut, siapa masuk Ramadan, keluar Ramadan, keadaannya belum terampun dosa, maka diternyah daripada rahmat Allah. Na'udzubillah, ya. Keadaannya masih, orang putih bilang back to square one. Na'udzubillah min dzalik. Ya, masuk bulan puasa, keluar bulan puasa, gitu juga. Tak bagus, ya. Harap pengampunan Allah Ta'ala. Kemudian dalam Ramadan juga ada Lailatul Qadar. InsyaAllah ini kita sambung pada sesi ke-8 petang ini di rumah Tuan Haji Mazlan. Kalau kita boleh habis, kita habiskan petang ini. Tak boleh habis, sambung sampai besok sesi ke-9, ya. Biar puas-puas dapat baca tentang Ramadan kita. Saya harap tuan-tuan sekalian, ada yang kelapangan, ada yang suka nak simak ulang kaji, tolong cek internetnya tu, Facebook, daripada siri pertama, siri kedua, yang ini siri ke-7 pagi ni. Siri ke-7, ya. Nanti siri ke petang, siri ke-8, besok siri ke-9, ya. Begitu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan diparingi waras, ya. Cuma saya minta satu sajalah, jangan marah. Minggu depan kuliah jangan siapkan air lah, nanti saya terminum. Bulan puasa siapkan air, kita haus cakap, nanti kita terminum. Allah. Kalau terminum batal ke tidak? Tak batal lah, kalau tak sengaja tak terbatal, ya. Ada satu pensyarah universiti, dia syarah universiti di Singapura. Dia syarah, dia bukan non-Muslim banyak. Dia syarah orang siapkan cawan. Dia cerawat, haus, dia minumlah. Habis syarah, dia tekaknya kering. Betul lah, enak minum. Orang semua tengok, dia tak berasa agaknya ke dia lupa lah ni, ya. Dia lupa. Dah habis turun ceramah, orang bilang, Prof, jadi segar tekak minum air. Astagfirullahaladzim, bulan puasa dia siapkan air, dia minum lah. Atau nak siapkan air pun boleh jugalah. Mudah-mudahan lupa. Tak boleh. Tak boleh. Mudah-mudahan diparingi waras, ya, dia punya rahmat Allah Ta'ala, dilindungi dalam bulan puasa, insya-Allah.